Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya adalah Nur Saratul Azza binti Yasan bersama dua orang lagi ahli kumpulan saya iaitu Esther Anawarti Watimin dan juga Isabel Shirley Smith daripada kumpulan 8 akan membentangkan tentang aspek-aspek dalam artikel yang kami telah kaji. Dengan itu, saya akan memulakan pembentangan hari ini dengan membentangkan tentang apa itu keutuhan wacana. Keutuhan wacana adalah satu aspek yang sangat penting kerana ini menentukan sesuatu penulisan itu boleh dianggap sebagai wacana atau kumpulan ayat yang tidak teratur. Kemudian, keutuhan wacana itu juga adalah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi. Kemudian, keutuhan wacana itu juga adalah keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan, ucapan, pertuturan dan juga percakapan. Berikut merupakan ciri-ciri keutuhan wacana yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah susunan berturutan yang teratur dalam satu teks penulisan. Yang kedua, wujudnya tautan atau kohesi atau keserasian antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Yang ketiga adalah terdapat turutan atau koheren atau kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu sesuatu teks yang bermakna dan boleh difahami. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana untuk mengetahui sesuatu wacana itu adalah baik. Untuk mengetahui sesuatu wacana itu adalah baik, terdapat dua ciri utama di dalamnya. Antaranya adalah kesatuan. Kesatuan adalah setiap bahagian atau unsur dalam wacana yang mempunyai hubungan idea, tajuk atau jadual yang menjadi latar wacana tersebut. Seperti ayat-ayat perenggan atau subtopik yang mempunyai hubungan makna dengan tema perbincangan wacana tersebut. Yang kedua adalah pertautan. Pertautan adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa seperti kata hubung, penanda wacana, kata rujukan dan lain-lain yang berfungsi untuk menyambung bahagian-bahagian dalam wacana tersebut. Seterusnya kita beralih kepada domain keutuhan wacana. Terdapat 4 domain keutuhan wacana iaitu semantik, leksikal, gramatikal dan juga fonologi. Apa itu keutuhan semantik? Keutuhan semantik adalah jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Hubungan semantik dapat dilihat dari dua segi, iaitu hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana dan juga hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Contohnya di dalam artikel yang saya telah kaji, terdapat hubungan sebab dan akibat. Contohnya, Zakaria Khalid dan Arif Fadilah Khalil mempunyai pendapat tentang belajar sambil bermain atau didik hibur. Sebabnya yang di sini adalah mereka mempunyai pendapat tentang belajar sambil bermain atau didik hibur. Kemudian, akibatnya adalah dapat meningkatkan minat membaca kanak-kanak, seterusnya mewujudkan suasana yang menyeronokkan. Seterusnya, hubungan sebab dan tujuan. Contohnya yang terdapat di dalam artikel adalah kanak-kanak menyukai bunyi dan muzik. Muzik membuatkan mereka lebih terhibur. Muzik menarik perhatian kanak-kanak. Muzik menjadi rangsangan kepada mereka. Kanak-kanak memberikan perhatian, memahami rentak, irama dan sebutan melalui muzik. Semua ini merupakan sebab dan tujuan tentang mengapa kanak-kanak menyukai bunyi dan muzik. Kemudian, kita beralih kepada hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana. Contoh kesatuan tajuk atau topik di dalam artikel adalah pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia pendidikan. Muzik merupakan salah satu aktiviti pengajaran berteraskan kreativiti dan estetika dan telah disarankan dalam kurikulum.
Ayat ini menunjukkan pendidikan prasekolah haruslah menggunakan muzik sebagai pengajaran utama kepada kanak-kanak. Domain yang kedua adalah keutuhan fonologi. Apa itu keutuhan fonologi? Ia adalah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Fonologi yang terdapat pada wacana lisan dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara, dan juga intonasi suara. Di dalam keutuhan fonologi, intonasi dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Intonasi berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Contoh ayat yang digunakan adalah ayat penyata kepada ayat tanya. Dalam wacana lisan pula, keadaan air muka serta gerakan tangan dan badan merupakan alat-alat untuk membantu memahami ujaran. Dalam wacana tulisan, alat-alat paralinguistik ini ialah alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana dalam wacana tulisan. Alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, titik bertindih dan lain-lain. Berdasarkan artikel yang saya telah kaji adalah menggunakan fonologi dalam wacana tulisan. Contohnya, artikel di bawah menunjukkan persembahan wacana yang baik kerana menggunakan alat-alat wacana tulisan seperti titik nokta, koma dan sebagainya. Selain itu, penyusunan ayat juga sangat teratur dan mudah untuk difahami. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang domain yang ketiga iaitu keutuhan leksikal. Apa itu keutuhan leksikal? Keutuhan leksikal adalah pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana yang melibatkan unsur pengulangan perkataan. Terdapat 8 jenis keutuhan leksikal yang kita akan pelajari pada hari ini. Antaranya adalah antonim. Antonim adalah kata-kata yang membawa makna yang bertentangan. Pemilihan perkataan pasangan yang sesuai akan menentukan ketepatan makna wacana. Yang kedua adalah sinonim. Sinonim adalah satu konsep yang merujuk bahawa terdapat pelbagai kata atau leksikal yang menyokong makna yang sama atau hampir sama. Contohnya, jemput sama maksud dengan perkataan ajak dan pelawar sama maksud dengan perkataan undang. Yang ketiga adalah hiponim. Hiponim adalah kata yang maknanya terangkum dalam kata yang lain. Contohnya, dia menanam pokok melur, cempaka, bunga raya dan bunga kertas di halaman rumahnya. Jadi, halaman rumahnya nampak indah dengan pokok-pokok bunga tersebut. Contohnya di sini, jenis-jenis pokok yang telah dinyatakan adalah pokok-pokok bunga tersebut. Itu adalah definisi yang boleh dijelaskan dengan apa itu maksud hiponim. Yang keempat adalah homonim. Homonim adalah kata yang bunyinya sama tetapi mempunyai erti yang berlainan. Yang kelima adalah pengulangan kata yang sama. Contohnya, Aminah memang sudah menangis. Disebabkan perkara kecil pun dia sudah menangis. Semasa gembira, dia pun menangis. Yang keenam adalah kolokasi. Kolokasi adalah dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri, tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Yang ketujuh adalah unsur bersambut. Unsur bersambut ini contohnya dalam ayat, pihak kerajaan mengemukakan hujah manakala pihak pembangkang memidas hujah tersebut. Dan yang ke-8 adalah akronim. Akronim ialah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang menjadi suatu perkataan. Berdasarkan artikel, akronim yang terdapat di dalam artikel tersebut adalah BBM, iaitu bahan bantu mengajar. Seterusnya adalah kolokasi. Kolokasi adalah muzik dan nyanyian. Pengulangan kata yang sama dapat dilihat di dalam artikel. Pengguna
kata penggunaan komputer digunakan sebanyak 2 kali. Kemudian, antara perkataan sinonim yang terdapat di dalam artikel adalah elemen dan bahan. Unsur bersambut yang digunakan di dalam artikel pula adalah guru mengaplikasikan pendekatan muzik dan nyanyian dengan menggunakan komputer. Penggunaan komputer dilihat sebagai satu elemen dan BBM. Unsur yang bersambut di dalam ayat ini adalah selepas guru mengaplikasikan pendekatan muzik nyanyian dengan menggunakan komputer, disambut dengan penggunaan komputer dilihat sebagai satu elemen dan BBM. Seterusnya adalah hononim. Hononim adalah penggunaan muzik dan nyanyian kepada pendekatan muzik dan nyanyian. Hiponim adalah teknologi. Antonim, antara perkataan antonim yang terdapat di dalam artikel adalah sedikit kepada sebanyak. Dan domain yang terakhir adalah keutuhan gramatikal. Apa itu keutuhan gramatikal? Keutuhan gramatikal adalah wacana berkualiti mesti memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasa yang dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatis seperti penanda penghubung bertujuan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat. Yang kedua adalah penanda penggantian, menggantikan sesuatu unsur bahasa dengan unsur yang lain. Yang ketiga adalah penanda rujukan. Penanda rujukan menggunakan kata ganti nama diri, orang dan kata ganti nama tunjuk untuk menghasilkan perkaitan. Yang terakhir adalah elipsis. Elipsis adalah pengguguran kata, frasa dan klausa yang telah disebut dalam ayat sebelumnya. Pengguguran dilakukan kerana pendengar atau pembaca sudah memahami maklumat tersebut. Antara elemen yang dapat ditunjukkan berdasarkan keutuhan gramatikal di dalam artikel yang saya telah kaji adalah pertama, penanda hubung. Penanda hubung yang digunakan di dalam artikel ini adalah selain itu. Yang kedua adalah penanda rujukan. Contohnya, persekitaran muzik dirujuk sebagai aktiviti menyanyi. Dan yang ketiga adalah penanda pergantian. Contohnya, bergaul dengan rakan diganti kepada perkembangan sosial atau hubungan. Dan yang terakhir adalah elipsis. Contoh elipsis adalah elemen muzik dan nyanyian kepada aktiviti menyanyi. Seterusnya, saya akan menjemput Isabel Shirley Smith untuk membentangkan hasil pembentangan beliau. Silakan. Salam sejahtera, nama saya Isabel. Saya akan membentangkan tentang aspek kejelasan dalam penulisan. Terdapat beberapa aspek yang terkandung dalam kejelasan. Yang pertama ialah bahasa formal. Yang kedua ialah penulisan berobjektif. Ketiga, penulisan ayat jelas. Keempat, kohesi. Dan kelima ialah koheren. Bahasa formal, penggunaan logat atau selangga dielakkan. Kurang penggunaan perkataan saya dalam teks. Hal ini bagi memudahkan pembaca untuk senang fahami bahasa yang digunakan agar mesej dapat disampaikan dengan baik kepada pengguna melalui penulisan. Contohnya penggunaan bahasa Melayu baku atau klasik. Seterusnya ialah penulisan berobjektif, berkait rapat dengan peribadi. Peribadi ialah penanda yang digunakan dalam penulisan. Peribadi juga di sini bermaksud pandangan peribadi seseorang, individu terhadap sesuatu isu atau topik. Seterusnya ialah penulisan ayat jelas. Dapat mengesan atau menyemak semula panjang pendek ayat. Contohnya, ayat pendek, individu akan beranggapan bahawa ianya terlalu mudah atau tahapnya rendah. Manakala ayat panjang pula, pembaca akan hilang fokus akibat daripada susunan ayat yang terlalu banyak ataupun perenggan yang tidak teratur. Seterusnya ialah kohesi. Ciri-ciri kohesi ialah menggunakan tanda baca yang betul, perenggan yang teratur dan jelas, mempunyai pelbagai struktur ayat. Hal ini agar menampakkan lagi penulisan tersebut lebih kemas dan mudah untuk dibaca. Dan akhir sekali ialah koheren. Dihuraikan dengan jelas serta disokong dengan bukti dan contoh
memudahkan pembaca mengikuti tujuan penulis dalam menulis artikel itu. Hal ini bagi memudahkan pembaca tahu tentang apa topik atau tajuk utama yang dibincangkan dalam sesebuah penulisan. Seterusnya, saya akan berikan um, salah satu contoh daripada aspek kejelasan bagi artikel kami yang telah kami petik yang berkait dengan pendidikan muzik, iaitu bahasa formal. Dalam artikel ini, kita dapat lihat bahawa terkandung bahasa formal, iaitu pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia pendidikan. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menyeronokkan dapat membekalkan kanak-kanak dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif untuk pembelajaran yang seterusnya. Di sini, kita dapat lihat bahawa susunan ayat ataupun penggunaan ayat adalah formal kerana ia tidak menggunakan ayat-ayat yang dicampur ataupun ayat-ayat yang lebih kita fahami iaitu ayat rojak. Di sini kita dapat fahami apa maksud yang ingin disampaikan dalam petikan tersebut, dalam artikel ini. Seterusnya ialah penulisan berobjektif. Dalam artikel ini terdapat penulisan berobjektif iaitu Wiggin dan Espelen 2012 berpendapat bahawa. Di sini kita dapat melihat peribadi yang telah saya terangkan tadi iaitu pandangan peribadi seseorang, individu terhadap sesuatu isu atau topik. Dalam ini, kita dapat lihat bahawa Wiggin dan Espelen memberikan pandangan mereka tersendiri tentang muzik kepada kanak-kanak di sekolah. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Esa Arnawati Watimin. Saya akan membentangkan sumber rujukan dalam penulisan mengenai artikel yang kami dapat. Sumber rujukan merupakan perbuatan memberi kredit kepada atau menyebut nama seseorang atau sesuatu bahan di akhir sesebuah penulisan. Selain itu, ia juga membantu para pembaca mencari sumber asli maklumat. Ia bukan sahaja menghalang plagiarisme, tetapi juga menunjukkan bahawa penulis telah melakukan kajian yang baik mengenai subjek dengan menggunakan pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat seperti buku, kertas penyelidikan atau artikel dan majalah, jurnal, surat khabar dan lain-lain. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai rujukan dalam teks. Rujukan dalam teks mempunyai dua cara. Cara yang pertama adalah parenthetical citations atau lebih juga dikenali sebagai nama penulis diutamakan. Seperti dalam contoh, pada ayat pendahuluan, nama penulis diutamakan dan ditulis terlebih dahulu sebelum info yang ditulis. Dan untuk cara yang kedua adalah narrative citations atau juga dikenali sebagai info atau fakta diutamakan. Ini merujuk kepada artikel yang kami dapat dan info atau fakta terlebih dahulu akan ditulis, barulah nama penulis akan ditulis pada bahagian belakang, seperti dalam ayat contoh slide. Sekarang saya akan menerangkan peraturan menulis rujukan. Peraturan menulis rujukan terbahagi kepada 5. Pertama, iaitu buku. Buku ialah sumber rujukan
yang selalu digunakan oleh pelajar dalam melaksanakan tugasan penulisan akademik mereka. Rujukan daripada buku lebih dipercayai dan diiktiraf ketepatan dari aspek kredibiliti sumber maklumat. Untuk buku juga, maklumat yang diperlukan ialah nama penulis, tajuk lengkap, tahun diterbitkan dan syarikat penerbitan. Kedua, ialah terbitan berkala seperti artikel daripada jurnal, majalah atau akhbar yang bercetak ataupun online. Ketiga, iaitu bahan daripada organisasi, badan berkanun seperti swasta atau dan kerajaan. Keempat, iaitu sumber atau bahan elektronik seperti e-book, e-magazine, web page dan bahan audiovisual. Kelima, iaitu proceeding, kertas seminar atau conference dan tesis. Sekarang saya akan menerangkan sumber rujukan atau peraturan menulis rujukan yang terdapat dalam artikel yang kami kaji. Peraturan menulis rujukan yang pertama ialah proceeding. Proceeding ialah rakaman maklumat tentang perbincangan dan keputusan sesuatu mesyuarat, persidangan dan sebagainya. Ini merupakan contoh peraturan menulis rujukan proceeding yang terdapat dalam artikel kami. Dalam konteks kepentingan muzik dan nyanyian dalam pendidikan prasekolah, iaitu Zakaria Khalid dan Arif Fadilah Khalil, 2011. Selain itu, nama bagi proceeding juga akan dicondongkan. Seperti yang terdapat pada sumber rujukan, nama yang dicondongkan adalah Proceeding Seminar Penyelidikan 2019, Zon Timur di IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu, 10 hingga 12 Mei 2011. Rujukan seterusnya yang terdapat dalam artikel kami ialah terbitan kerajaan. Bahan terbitan kerajaan sama ada dalam bentuk pekeliling, surat siaran atau dokumen rasmi yang diperoleh dalam bentuk dokumen asal atau melalui talian. Penulisan merujuk kepada jabatan kerajaan, agensi atau komuniti, tahun diterbitkan, bulan dan hari, dan tajuk dokumen dan nama penerbit. Contoh yang terdapat dalam artikel kami ialah Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain itu, dalam artikel kami juga terdapat artikel jurnal elektronik. Contoh dalam artikel kami ialah Fonseca Moira 2000, Foreign Language Acquisition and Melody Singing. Rujukan terakhir yang terdapat dalam artikel kami ialah artikel jurnal terbitan berkala. Jurnal ini merupakan sumber rujukan penulisan yang standard dan berkualiti tinggi untuk membantu pelajar menghasilkan penulisan yang baik. Pelajar digalakkan banyak membuat rujukan dan pembacaan yang mendalam dengan merujuk kepada jurnal yang berkualiti dan berwasit atau dinilai sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Terdapat 3 contoh artikel jurnal dalam artikel kami yang telah kami senaraikan. Ini sahaja pembentangan kami. Sekian dan terima kasih.